Kita teruskan pengajian 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-15, dua golongan penghuni neraka. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sinfani min ahlin nar lam arahuma Qaumun ma'ahum siyatun ka'athna bil bakar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Dua golongan ini merupakan adalah di kalangannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkeinginan umatnya untuk masuk syurga, bukan masuk neraka. Tetapi Rasulullah sebut ini memberikan peringatan kepada kita selaku umatnya, dan kita ni selaku hamba Allah Azza wa Jalla supaya beringat, agar supaya kita jauhkan daripada api neraka. Maka Rasulullah memberikan peringatan, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan tersebut, yang mereka ini adalah penghuni neraka. Keduanya belum pernah kulihat. Kata Rasulullah, ada dua golongan yang menjadi penghuni neraka, ahli neraka. Yang mana dua golongan ahli neraka ini, kata Rasulullah, lam arahuma. Aku tak pernah lihat pun dua golongan ni sebelum ni. Tapi ini aku sampaikan kerana ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Pertama, golongan yang ini penguasa, yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Golongan yang pertama, kata Rasulullah, yang termasuk daripada salah satu daripada dua golongan penghuni neraka yang Rasulullah sendiri pun tak pernah lihat. Kaumun ma'ahum siyatun. Kata Rasulullah, satu kaum, satu golongan yang mana mereka ni diberikan kuasa. Mereka ini penguasa, yang diberikan autoriti, memberikan kuasa, mengawal, memerintah dan sebagainya. Yang mana mereka ini menggunakan kuasa untuk menindas orang yang di bawah. Rasulullah memberikan perumpamaan seperti mana golongan yang pertama ini yang mempunyai kuasa, ka'athna bil bakar yadribuna bihan nas. Golongan penguasa ini diberikan kuasa yang mana mereka mempunyai cambuk bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang.
Artinya dia ada kuasa, tapi tak lain dan tak bukan kuasa itu untuk menindas orang yang di bawahannya, menindas manusia yang lain. Ini jika ia berlaku ni tuan-tuan, kaum ini, golongan ini merupakan salah satu daripada golongan yang disebut oleh Rasulullah penghuni neraka. Yang kedua, kata Rasulullah SAW merupakan penghuni neraka perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Golongan yang kedua kata Rasulullah, wanisaun, golongan perempuan. Golongan yang kedua ni, penghuni neraka kata Rasulullah, adalah golongan wanita, orang perempuan, yang mana mereka ini berpakaian tetapi bertelanjang. Golongan perempuan penghuni neraka, bagaimana hal kehidupan mereka kata Rasulullah, kasiyatun ariyatun. Mereka berpakaian, pakai baju, pakai pakaian, tapi pakaian mereka ni tidak mengikut kehendak syarak. Maka bila mana tidak mengikut kehendak syarak, tidak menutup aurat, walaupun berpakaian, walaupun ada baju, ia ibarat seperti mana bertelanjang. Dan juga kata Rasulullah SAW, mereka ini, iaitu orang perempuan ini, berlenggang-lenggok waktu berjalan. Dengan sebab apa lagi golongan perempuan ini dimasukkan ke dalam neraka, menjadi penghuni neraka? Bila mereka berjalan, mereka berlenggang-lenggok supaya dapat tarikan orang, supaya orang tengok dia berjalan. Saja jalan berlenggang-lenggok waktu berjalan, supaya dia dapat perhatian daripada orang lain. Ini menjadikan sebab juga mereka ni golongan perempuan yang merupakan menjadi penghuni neraka. Dan juga mengayun-ayunkan bahu, dan juga sebagai tarikan juga ketika berjalan, menggerak-gerakkan bahu mereka. Ini peringatan Rasulullah SAW bagi golongan wanita, golongan perempuan. Dan juga kata Rasulullah SAW lagi, golongan perempuan yang merupakan ahli neraka ni juga, kepala mereka yakni sanggul di atas kepala mereka, bagaikan bonggol yakni pundak unta yang condong. Dan juga mereka gemar ketika mana hidup atas dunia, mereka berjalan. Golongan perempuan yang merupakan penghuni neraka ini, mereka ada sanggul atas kepala dia. Sanggul atas kepala dia ni ibarat seperti mana bonggol unta yang ada di belakang unta tersebut. Mereka saja tonjolkan untuk menampakkan kecantikan dan tarikan kepada orang lain. Maka jika ini dia buat, golongan perempuan ini buat tuan-tuan, dia hidup atas dunia, dia buat seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah ni, maka kata Rasulullah, inilah golongan wanita termasuk salah satu daripada dua golongan penghuni neraka. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kedua golongan ini kata Rasulullah tidak akan masuk syurga. Yang mana? Golongan yang pertama, yang ada kuasa, yang ada authority, dia menindas orang yang di bawah dia. Golongan yang kedua, perempuan yang dalam keadaan berpakaian tetapi ibarat seperti mana bertelanjang, kemudian berjalan menghoyong-hayang dan sebagainya, serta mempunyai sanggul.
maka kedua golongan ini kata Rasulullah tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Dan tidak mencium bau harumnya syurga. Bahkan kata Rasulullah, dah letak masuk syurga, wala yajid narihaha. Dan dua golongan ini tuan-tuan, bau syurga pun tak akan dibau. Kerana bau wanginya syurga ni tuan-tuan, boleh dapat kita bau jauhnya sudah boleh dapat bau harumnya baunya syurga. Bukan 100 meter, bukan 100 km, jauhnya lagi tuan-tuan. 100 tahun perjalanan dah boleh bau dah, bau-bau harum yang syurga. Tetapi kalau dia itu penghuni neraka, bukan ahli syurga, dah letak masuk syurga, bau wangi syurga pun tak dapat. Na'udzubillah. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Yang sangat jauh tu dah boleh bau dah tuan-tuan, bau haruman syurga. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hadis ini, apa yang Rasulullah sebut, ada dua golongan yang merupakan penghuni neraka. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang disebutkan Rasulullah ini sangatlah tepat dan betul. Dan inilah yang telah kita lihat, yang telah berlaku dalam keadaan masyarakat kita hari ini. Kerana bila Rasulullah sebut, pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Kerana itu semua daripada wahyu daripada Allah. Wa may yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab tu bila kita dengar saja hadis ni tuan-tuan, perlu ambil perhatian, perlu ambil jaga-jaga. Tidak termasuk daripada dua golongan ini. Kerana dua golongan ini kata Rasulullah adalah penghuni neraka. Dan bila Rasulullah sebut, dan ini telah berlaku tuan-tuan, apa yang telah kita lihat dalam masyarakat kita hari ini. Ada golongan yang mereka sesuka hati. Mereka sesuka hatinya saja tuan-tuan, menzalimi orang lain, menginyai orang lain, memukul orang lain, dengan sesuatu perkara tuan-tuan yang menyakitkan. Ibarat dalam hadis ni menggunakan cambuk, ataupun kayu, ataupun rotan, ataupun sesuatu yang boleh menyakitkan orang lain. Maka ada tuan-tuan golongan ini yang sesuka hati menggunakan kuasa mereka untuk menindas, menginyai, memukul orang lain. Mereka ini kata ulama bertindak dengan mengikut bukan hukum syarak, tetapi hukum akal sendiri, hukum nafsu. Mengikut hukum nafsu, kehendak sendiri, akal mereka sendiri, bukan ikut syarak. Padahal kita sesama kita ni tuan-tuan, apatah lagi orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam, orang mukmin ni apa? Bersaudara. Kalau kata bersaudara, ada perasaan, rasa kasih sayang antara satu sama lain, mahabbah, maka tidak ada tindas menindas, tidak ada inyaya menginyaya, tidak ada pukul memukul. Apatah lagi sesama Muslim, orang yang beriman, kerana bersaudara. Tetapi mereka ini, golongan ini, dia bertindak mengikut hukum nafsu sahaja. Ini golongan yang pertama ni tuan-tuan, golongan yang disebut oleh Rasulullah penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan pertama ini. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan golongan kedua kata Rasulullah tadi adalah golongan perempuan, wanita. Dan banyak tuan-tuan perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Ramai hari ini tuan-tuan, kalau dilihat apa yang disebut oleh Rasulullah, ada kebenarannya dan memang benar dan telah berlaku apa yang kita lihat hari ini. Ramai di kalangan perempuan yang berpakaian tetapi tidak mengikut syarak, maka ibarat yang diberikan contoh tamsilan oleh Rasulullah, dia berpakaian tetapi bertelanjang. Kerana syarat berpakaian ni tuan-tuan,
Yang pertama adalah menutup aurah. Ada bagian-bagiannya yang perlu ditutup. Yang kedua bukan hanya ditutup sahaja, tetapi hendaklah longgar. Longgar, bukannya ketat. Jika ketat itu bukannya menutup aurat, dia sampul balut aurat. Macam duk buah nangka tu tuan-tuan, tak, dia balut buah nangka tu rapat tu, fit. Begitulah orang perempuan berpakaian. Jika dia tidak longgar, dia ketat tuan-tuan, ibarat dia tidak berpakaian, tidak memenuhi syarat berpakaian. Artinya tidak dikira sebagai menutup aurat kerana ketat. Yang ketiga, tidak jarang. Tidak boleh jarang. Walaupun longgar tapi jarang, maka itu dikira sebagai juga tidak menutup aurat. Maka jika ini tidak menepati syarat tersebut, mereka orang perempuan dia berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau nak dikatakan berpakaian pun boleh, ialah memang dia berpakaian, kerana masih ada sebahagian kain yang menutup tubuh badan dia. Dan kalau nak kata tak berpakaian, bertelanjang pun boleh, kerana walaupun berpakaian tetapi tidak menepati syarat-syarat menutupnya auratnya tadi. Kadang-kadang nampak tuan-tuan sebahagian tubuh yang dilihat itu terbuka, maka tidak dikira sebagai berpakaian juga. Seperti mana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah, dia berpakaian tetapi dikira sebagai bertelanjang. Artinya tidak menepati kehendak syarak dalam berpakaian. Maka samalah tuan-tuan seperti mana tidak berpakaian, bertelanjang. Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat nipis tadi, jarang, sehingga kan nampak kulitnya, nampak bekas-bekasnya, nampak bentuk auratnya, tubuh badannya, itu pun dikira sebagai berpakaian, tetapi ibarat seperti mana bertelanjang, tidak berpakaian, kerana tidak menepati syarat-syarat menutupnya aurat. Kemudian lagi kata Rasulullah, golongan perempuan yang menjadi penghuni neraka ni, dia berjalan sambil berlengang-lenggok dengan sanggulnya yang besar, seperti mana bonggol unta, berjalan dengan berpakaian yang ketat, sanggulnya yang besar, lenggang-lenggok, maka menjadi perhatian orang. Dia suka orang tengok pada dia. Maka na'udzubillah ni tuan-tuan, inilah golongan ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah, golongan perempuan penghuni neraka, yang salah satu daripada dua golongan penghuni neraka ini. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, oleh itu kedua-dua golongan ini adalah golongan yang tidak masuk syurga. Bahkan tidak akan dapat cium bau wanginya syurga. Walaupun sebenarnya bau wanginya, semerbaknya harum syurga itu tuan-tuan, dia boleh cium dengan jarak perjalanan 500 tahun. Sebelum sampai kepada syurga ni, kita boleh cium tuan-tuan bau syurga ni, jarak 500 tahun perjalanan boleh bau dah, jika dia tu ahli syurga. Tapi jika dia tu ahli neraka, penghuni neraka, walaupun dekat dengan syurga, tak dapat bau haruman wanginya syurga tuan-tuan. Jadi syurga tu sebenarnya boleh bau dengan jarak yang jauh, 500 perjalanan tuan-tuan dah boleh bau dah wanginya syurga. Tetapi kedua golongan ini yang disebutkan oleh Rasulullah, maka dia tidak masuk syurga. Bahkan tuan-tuan, bau harum syurga pun dia tidak bau. Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada dua golongan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkukuhkan iman kita kepada Allah, dan juga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk sentiasa mematuhi ketaatan kepada Allah dan mengikut perintah sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan, berjaya dunia akhirat, dan berjayanya orang Islam, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beriman,
apabila akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam syurga lantaran dia mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, insya-Allah akhirat dia merupakan penghuni syurga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni syurga di akhirat kelak lantaran dengan kita kesungguhan kita mematuhi segala perintah Allah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, maka sebab itu salah satu daripada sunnah amalan Rasulullah SAW jangan ditinggalkan supaya kita ini dijauhkan daripada api neraka. Maka dianjurkan kepada kita setiap kali selepas daripada salat fardu subuh dan juga salat fardu maghrib, jangan ditinggalkan wirid ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kata Rasulullah sab'a marrat, 7 kali. 7 kali. Amalan ini merupakan amalan penghindar daripada api neraka. Dijauhkan diri kita daripada api neraka. Amalan mudah yang ringkas, siapa yang mengamalkannya tuan-tuan, 7 kali lepas solat subuh, 7 kali lepas solat maghrib, insya-Allah dia dijauhkan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.